Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah dimaklumkan bahawa Siti Haliza binti Sami'an, alamat rumah Lorong Masjid, telah kembali ke rahmatullah awal pagi tadi. Jenazah akan disemadikan pada pagi ini di tanah perkuburan Kampung Bukit Kapar. Ulang suara. Adalah dimaklumkan bahawa Siti Haliza binti Sami'an, alamat rumah Lorong Masjid, Kampung Bukit Kapar, telah kembali ke rahmatullah awal pagi tadi. Jenazah akan disemadikan di tanah perkuburan Kampung Bukit Kapar pada pagi ini. Sekian dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Isnin ini Allah memberikan keizinan kepada kita sama-sama untuk hadir solat subuh berjemaah pada pagi ini. Seterusnya Allah mengizinkan sebahagian daripada kita untuk duduk sama-sama mendengar kuliah subuh, tazkirah subuh pada pagi ini. Kebetulan hari ini keputeraan Yang di-Pertuan Agong, jadi cuti pula hari ni kan. Jadi alhamdulillah boleh buat kuliah subuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sama-sama, saya pernah ke masjid ini, last saya ke sini dipanggil untuk mengisi kekosongan kuliah-kuliah yang ada pada 18 hari bulan 2 yang lalu, 3 bulan lebih yang lalu. 3 bulan lebih yang lalu. Dan pada ketika itu saya memperkenalkan sebuah kitab 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Dan saya rasa pada pagi ini saya nak sambung. Itu kita bincangkan hadis yang pertama. Tengok ada Ustaz Aqdi ni sebelah saya pun takut. Tok Guru besar ni. Ustaz Aqdi ni Tok Guru besar. Masa di Mesir tu, zaman Ustaz Aqdi masa di Mesir, semua orang Mesir tu, kalau orang Malaysia kau nak tahu tentang ilmu qiraat, kena tanya dia. Tok Guru besar. Semua kena rujuk dia. Saya ni grup bawah dah tak sempat. Ini abang-abang otai-otai orang lama. Subuh tadi dia semayang, Ustaz Aqdi dia baca dengan riwayat Hafan Asim, tapi Tariq dia Tariq Ibnul Jazari. Kalau tuan-tuan ajar lah, mungkin Ustaz Aqdi ni ajar Tariq Ibnul Jazari. Tariq Ibnul Jazari ni kalau dibaca mat munfasil tu, mat jaiz munfasil tu dibaca dengan 2 harakat. So dibaca dengan 2 harakat. Cuma Ustaz Aqdi dia tak bawa wajah saktah tadi. Kita bacaan kita yang biasa ni, biasa saktah 4 lah kan. Ada 4 tempat ni, biasa saktah dia banyak lagi. Sebenarnya dalam riwayat kita Hafan Asim, kalau Ustaz Aqdi dia bawa tadi lagi takut ada yang berhenti kat belakang pula kan.
Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung hadis 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Menarik ya kitab ini untuk disembang, dibicarakan santai-santai pagi ini. Karya Dr. Ahmad Sanusi, salah seorang pensyarah di USIM. Dia membicarakan 40 hadis yang terkait dengan politik dan juga kepimpinan. Jarang orang cerita tentang politik dan kepimpinan dalam masjid. Sekali-sekala okey kita sembang-sembang kan. Okey. Dan kuliah yang lalu pada 18 bulan 2 tu saya membincangkan tentang hadis yang pertama, iaitu tajuk dia gila kuasa adalah satu penyakit. Itu hadis yang pertama. Insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua pengarang dibawakan hadis daripada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis nombor 7146. Pengarang diletakkan tajuk hadis yang kedua ni larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Maksudnya untuk jadi pemimpin ni kita tak boleh minta. Ada. Maksudnya Nabi SAW bila pengarang dia buat karya ni, dia cari daripada ribuan, ratusan ribu hadis Nabi tu, hadis-hadis yang berkait dengan nak jadi pemimpin bagaimana, nak memimpin bagaimana, nak jadi orang dipimpin bagaimana, nak menjadi ahli politik bagaimana, disusun semua. Jadi kita faham ada hadis Nabi yang Nabi ni dilarang sebenarnya kalau untuk jadi pemimpin tu kita minta untuk jadi pemimpin. Ada larangan daripada Nabi SAW. Cuma bentuknya bagaimana, rupanya bagaimana, kita tengok hadis Sahih Bukhari 71446. Tuan-tuan nak ambil ni, buka je dekat Google. Google tu cari je. Type 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Ada je PDF. Boleh tengok. Okey. Muka surat 11 ni. Hadis yang kedua. An Abdurrahman bin Sumarah qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Fa innaka in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta alaiha. Maksudnya daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu menghadapinya. Sahih Bukhari 7146. Hadis ini disampaikan kepada kita melalui riwayat sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman ni satu hari dia jumpa dengan Nabi, dia duduk satu majlis Nabi, macam tuan-tuan lah pagi ni dengar kuliah subuh, majlis ilmu. Samurah ni duduk dalam majlis ilmu Nabi SAW. Dia dengar dan Nabi sebut hadis ini direct kepada Abdurrahman bin Samurah. Dia jumpa dengan Nabi, sembang-sembang Nabi disebut direct kepada para sahabat. Kadang-kadang kita bila baca hadis tu sifatnya umum. Kata innama a'malu binniat, kan? Innama a'malu binniat. Amal tu dengan niat. Niat kita telah menjadi benda penting dalam kita beramal, menentukan segala. Maka diriwayatkan oleh ramai sahabat ramai dengar. Kuliah macam inilah ramai dengar. Tapi ketika ini Abdurrahman bin Samurah ni, dia duduk dengan Nabi memang fokus pada dia. Nabi ini salah satu kelebihan yang ada pada Nabi ini, Nabi dikenal para sahabat. Perangainya, akhlaknya, sifatnya, kekuatan, kelemahan, sebab Nabi dia duduk dengan sahabat. Nabi boleh baca para sahabat. Jadi Nabi yang mana sahabat tu Nabi akan beri indhar, beri peringatan, yang ni begini, yang ni begini. Jadi Abdurrahman bin Samurah ni pernah
diberi peringatan oleh Nabi SAW. Tak tahulah dia nak jadi pemimpin ke tidak, tapi Nabi fokus pada dia. Kan? Bila Nabi target betul cakap dengan dia secara direct. Apa kata Nabi? Nabi kata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pada aku seorang aja, bukan kata pada kami ramai-ramai dalam satu majlis. Maksudnya Nabi cakap pada dia seorang aja. Datang seorang-seorang selotok dengan dia. Abdul Rahman begini. Nabi cakap dengan dia. Ini satu benda yang boleh kita belajar bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar. Satu. Kemudian yang kedua, kita boleh pelajari bagaimana adab Nabi SAW nak tegur para sahabat. Nabi nak tegur para sahabat pun, kalau seorang-seorang sifatnya individu, dia tak pergi buka dekat Facebook, dia tak pergi hantar kat media sosial, semua orang boleh dengar. Hantar satu WhatsApp grup masjid At-Taqwa, dia hantar tembak dekat Nazi. Jangan. Tuan-tuan tak puas hati dekat Nazir, ni kita belajar. Ni penting belajar bab kepimpinan ni. Nak jadi pemimpin, nak jadi orang yang dipimpin. Tuan-tuan tak puas hati dengan Nazir, tak puas hati dengan imam, tak boleh pergi satu grup WhatsApp Masjid At-Taqwa tu hantar, semua orang dengar. Mungkin yang kita cakap tu betul, mungkin tak betul, mungkin ada pertimbangan lain, mungkin ada benda khilaf. Kemudian yang baca tu orang tu pelbagai latar belakang. Ada orang percaya, ada orang tak percaya, ada orang bersangka buruk, ada yang bersangka baik, kan. Jadi tak kena cara nak menegur. Jadi kita zaman sekarang ni media sosial tengok orang main hantar je kan. Semua tok guru kena komen, ustaz kena komen, kan. Adab tu memang semua langgar sekarang ni. Zaman fitnah, akhir zaman. Ini kita kena, bila kita mengaji ni kita kena tengok. Maka kata Nabi SAW, kata Abdul Rahman bin Samurah, qala lin Nabi. Nabi cakap pada aku seorang aja. Bukan qala lana, qala li. Aku seorang je. Nabi pergi cakap seorang-seorang dengan Abdul Rahman bin Samurah. Apa yang Nabi kata? Ya Abdul Rahman bin Samurah, wahai Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Kata, jangan kamu meminta-minta untuk jadi pemimpin. Mungkin gamaknya Nabi dia nampak Abdul Rahman Samurah ni, dia tengok gaya tu ada hati, jenis nak jadi pemimpin. Kata, jangan minta jadi pemimpin. Kata Nabi SAW, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kata Nabi, wahai Abdul Rahman, kalau kamu minta untuk jadi pemimpin, minta untuk jadi nazir, minta jadi SU, minta untuk jadi imam, minta untuk jadi Perdana Menteri, kan, minta untuk jadi timbalan Perdana Menteri, minta jadi menteri besar, kan, minta jadi ketua kampung, minta jadi ketua kawasan, minta jadi JKK, pengurusi itu, pengurusi ini, semua kita minta diri kita sendiri, kan. Kata Nabi SAW, fa innaka in u'tita, sekiranya kamu diberi apa yang kamu minta itu, kepimpinan yang kamu minta tu kamu diberi, kamu minta dan kamu dapat itu, an mas'alatin wukilta ilaiha, kata Nabi SAW, maka apa bebanan, apa tanggungjawab yang kamu minta itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan letak atas bahu kamu. Kita minta jadi nazir, kita sendiri propose diri kita, pilihlah aku, pilihlah saya tuan-tuan ahli jemaah sekalian untuk jadi nazir, kan. Itu dia meminta ni. Tapi biasanya orang tak nak jadi nazir ni, kerja beban tak. Melainkan dah mesyuarat, tolak dah tak ada, lalah kita setuju ambil dia, kan. Biasanya gitulah. Tak ada orang nak cari penyakit, kan. Jadi nazir, kan, biasanya begitu, kan. Tapi ada, ini amaran daripada Nabi, amaran biasa daripada Nabi. Kalau sesuatu tanggungjawab tu kita ambil jadi pemimpin, maka segala urusan berkaitan kita mengurus kepimpinan itu, kata Nabi SAW, wukilta ilaiha, Allah Ta'ala letak atas bahu kita untuk kita urus. Sepenuhnya Allah Ta'ala letak. Biar ingin nak jadi pemimpin dia, ambil kau, kau jaga, urus elok-elok. Bahasa kasar dia gitulah, kan. Kan, Allah Ta'ala wukilta ilaiha, Allah Ta'ala letak atas bahu kita sepenuhnya, kata. Kemudian kata Nabi SAW, wa in u'titaha, sekiranya tugasan
ataupun kepimpinan itu diberikan kepada engkau min ghairi mas'alatin, dengan bukan kau minta. Bukan kita duk angkat diri, duk minta untuk jadi, tak. Tapi kita itu, kita tak minta untuk jadi pemimpin, tetapi kita itu diberi amanah oleh orang lain. Diberi amanah oleh AJK untuk jadi imam, diberi amanah untuk jadi pengerusi, diberi amanah untuk jadi memimpin sesuatu, dipersetujui secara kolektif. Kita tu diangkat, bukan kita angkat sendiri, tapi pihak lain yang mengangkat kita. Itu wa in u'titaha min ghairi mas'alatin, kita tak minta pun kepimpinan itu, u'inta 'alaiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu dia akan membantu. Yang mana kita tadi rasa Allahu Akbar, beratnya lah nak jadi imam, berat nak jadi Bilal, berat nak jadi Syiah. Bukan senang jadi Syiah ni. Saya kata imam, Bilal, Syiah lagi berat. Dia kena pagi-pagi kena buka pintu masjid. Awal saya datang, Bilal dia datang azan aja, imam lagi relax, lewat sikit sebab dia tak ada nak azan. Kan? Bilal, Syiah lagi berat, dia nazir, jadi nak fikir program-program. Jadi benda tu benda yang berat. Maka kalau tugasan kepimpinan tu diangkat bukan dengan kehendak kita, tapi kita ni dilantik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'inta 'alaiha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu tanggungjawab tersebut untuk kita uruskan. Jadi kemampuan itu, kalau asalnya kita tak ada kemampuan, tak ada kemampuan untuk memimpin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu untuk kita memimpin. Itu maksudnya secara literal. Kita tengok ulasan pengarang. Apa kata pengarang? Dia kata, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar menjauhi sikap terlalu meminta-minta. Dia kata, tulis kat sini, pengarang dia tulis terlalu meminta-minta. Memang bersangatan nak jadi pemimpin. Terlalu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Ini kerana kepimpinan adalah satu tanggungjawab. Pemimpin ni kita ambil merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah sangat bimbang sekiranya setiap perkara yang berada di bawah penguasaan beliau akan menuntut hak mereka di hadapan Allah kelak. Sayyidina Umar Al-Khattab ni kita tahulah, seorang yang cukup bengis, cukup tegas orangnya. Dia angkat jadi pemimpin, dia cukup takut. Cukup takut kerana setiap sesuatu yang berada di bawah pimpinan dia takut akan dia tu ditanya di hari akhirat kelak besok. Dan kita tahu zaman antara zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar ni zaman dia tu Islam tu berkembang. Dengan pesat berkembang kekuasaan Islam itu. Jadi dia memerintah tu, menjadi khalifah, dia sangat takut. Ini kalau ditanya ni memang berat. Kalau ada seekor kambing yang mati di tepi laut dekat Sungai Furat itu pun, kalau mati nanti dia akan ditanya. Bukan manusia, maksudnya ada binatang mati, dia takut. Aku akan ditanya depan Allah SWT. Kenapa binatang ni mati? Tak makan ke, tak minum ke, tak ada orang jaga ke, kan? Begitu ketakutan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan dia merupakan satu tanggungjawab. Apa? Kata Sayyidina Umar, ni kata Sayyidina Umar, dia kata, "Lau matat syatun ala syattil furati dha'i'ah la zanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yaumal qiyamah." Kalaulah mati seekor kambing di persisiran Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, aku bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah di hari akhirat kelak. Ini disebut oleh Abu Nuaim Hilyah Al-Awliya. Betapa risaunya menjadi seorang pemimpin Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga kalau kambing mati dekat pesisiran Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, tak ada siapa membelanya, kambing itu mati, maka dibimbang. Umar ni dibimbang dia akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di bawah takluk kuasa dia. Itu poin yang pertama, kata pengarang. Yang kedua, ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar menegaskan bahawa pada hakikatnya sikap meminta-minta jawatan kepimpinan adalah makruh ditegah. Ni hakikatnya Imam Ibn Hajar
Ini dalam Sahih Bukhari ni Ibn Hajar lah dia mensyarahkan Sahih Bukhari ni. Ibn Hajar dia kata ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia kata hakikatnya sikap meminta-minta jawatan untuk jadi pemimpin ni adalah ditegah. Makruh hukum dia kalau kita minta kan. Makruh hukum dia. Kata beliau, kata Ibn Hajar, dia kata, wa yustafadu minhu anna talaba ma yata'allaqu bil hukmi makruhun, kata dia. Kata Ibn Hajar, dan daripada hadis ini dapat kita pelajari bahawa meminta sesuatu jawatan yang melibatkan pemerintahan. Jawatan tu apa? Jawatan dalam konteks pemerintahan, untuk jadi pemerintah. Ataupun kita ni menentukan hukum, menentukan kehakiman, satu-satu hukum adalah sesuatu yang makruh. Jangan yang minta tu dia dah hukum dia asal dia tu dah makruh dah, tak nampak baik hukum dia. Macam tuan-tuan lah, bila kita makan makan bawang datang ke masjid kan, boleh makan bawang tu kan, tapi bila makan bau dia tu dia dah ada sifat makruh. Asalnya untuk jadi pemimpin tu dah sesuatu yang makruh hukum dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata pengarang, Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap peribadi seorang Muslim itu sendiri. Maka bila datangnya hadis ini, para ulama pun berbeza pandangan. Ada pandangan masing-masing. Ibn Hajar ada pandangan dia. Dia bawa, dia katakan bahawa minta jadi pemimpin ni dia asal dia makruh. Sebab Nabi dia kata la tas'alil imarah. Jangan kamu minta jadi pemimpin. Jangan itu nak ditakrifkan sebagai apa? Adakah jangan itu haram ke? Jangan itu makruh ke? Jangan itu sekadar jangan untuk si Abdul Rahman sahaja ke? Maka ulama berbeza pandangan, tak jelas. Mari pendapat-pendapat para ulama kata. Maka macam Ibn Hajar tadi dia sebutkan bahawa itu merupakan satu yang makruh, dia kata. Ulasan yang pertama, kata pengarang, dia kata jangan terlalu meminta-minta. Maksudnya boleh kita ni nak minta jadi pemimpin, tengok tak ada orang lain yang boleh memimpin, tengok orang lain tak ada boleh memimpin. Kalau tak ada, tak apalah, ambil lah, saya ni reti sikit, ada sedikit pengalaman, pernah mengurus sekian hal, bolehlah angkat saya ni, saya boleh membantu. Baik sangat, bagus sangat tak? Kalau kita tengok dah tak ada orang, janganlah pula semua tak nak jadi pemimpin. Nanti mesyuarat agung semua tak nak kan, payah juga kan. Nazir tak ada, imam tak ada, semua tak nak, tak bolehlah, bagilah orang lain takut jadi pemimpin. Tak boleh macam tu pula. Maksudnya sampai satu peringkat dia kata ni terlalu meminta-minta. Kalau tengok tak ada orang, rasa aku ni kalau bandingkan yang lain-lain, tengok muka okey sikit lah, bagus sangat tak lah kan, tapi okey, maka pada ketika itu bolehlah kata, bolehlah saya bantu. Maksudnya membantu. Alright. Okey. Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap peribadi seseorang Muslim. Syekh Sa'di dia tengok hadis ini dari dalam konteks seseorang itu. Konteks apa? Maksudnya hadis ini dia cerita tentang Abdul Rahman bin Samurah. Dia tengok peribadi itu sendiri, dia kata. Pada beliau, orang yang terlalu berharap menjadi pemimpin ini sama ada yang pertama mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia. Si Sa'di dia kata orang yang minta jadi pemimpin ini, pertama dia ni mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia dan juga kuasa. Orang yang pemimpin ni dia sangat nak akan benda-benda dunia dan juga dia nak kuasa dari peribadi seseorang itu. Ataupun kata Syekh Sa'di yang kedua, kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Yang kedua, dia ni overconfident. Yang pertama tadi jenis dia kata orang yang memang dia nakkan kuasa. Dia nak, maksudnya bila dia jadi pemimpin, dia dapat pegang keuangan, dapat urus tu, dapat urus ni, macam-macam projek dia nak buat. Dia ada kepentingan lain, dia ada kuasa tu kita nak. Yang gila kan kuasa. Ada jenis macam tu. Memang dia nak, dia ada plan dia sendiri, dia nak dia tu diangkat. Maksudnya perkara dunia ataupun kuasa. Kemudian yang kedua kata Syekh Sa'di, dia kata kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Jenis yang kedua ni jenis overconfident. Dia tengok orang, semua orang tak bagus, aku yang paling bagus kan. Dia bukan nak sangat, sebenarnya kuasa tu dia tak nak, ataupun perkara dunia tu dia tak nak. Bismillah. Tapi yang kedua ni dia rasa tengok orang lain tak boleh lah, tak layak, aku je yang layak kan.
Dia bukan nak sangat pun. Dia rasa, tapi dia tengok, tak boleh, orang lain tak boleh, aku je yang okey. Dia kata, tengok tak boleh, muka ni tak boleh, muka ini tak boleh jadi muzik. Ini Nazir tak boleh, dia aku lagi bagus daripada dia. Tengok ni tak boleh, aku lagi bagus. Tu Syekh Sa'di kata ada dua jenis itu. Dua jenis itu. Kedua-dua sifat ini dilihat tidak baik. Kerana yang pertama, mereka dilihat terlalu mengejar dunia, dan yang kedua adalah sikap merasakan diri hebat sehingga meletakkan pergantungan pada diri sendiri, menjadikan manusia merasa ego. So sifat yang kedua tu, sifat dia rasa dialah yang paling bagus. Dia akan melahirkan sifat egoistik dalam diri dia kata. Sikap ini berupaya menjauhkan diri mereka dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Sa'di, dua sifat ini menjadikan seseorang itu dijauh daripada bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia overconfident, dia kata akulah yang paling layak untuk jadi pemimpin, maka maksudnya dia dah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku yang hebat ini. Dia tak rasakan bahawa sesuatu perkara tanggungjawab tu bila dia ambil, dia kena minta bantuan daripada Allah untuk laksanakan. Bagi seorang pemimpin, dia perlukan orang bawah dia. Bagi seorang bos, dia perlukan staff dia untuk bantu dia uruskan sesuatu. Dia tak boleh nak jalankan satu projek yang besar, dia ada syarikat yang besar, semua benda ni buat. Tak, dia perlu bergantungkan kepada orang lain. So menyebabkan menjauhkan diri mereka dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mereka yang terlalu meminta, itu pengarang dia sebut ni, yang mereka yang terlalu meminta, bukan minta biasa, yang terlalu beria sangat, tengok nak jadi pemimpin. Mereka yang terlalu meminta tidak akan menerima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Sa'di ni, kata pengarang, dia bawakan kalam ini, orang yang jenis terlalu nak jadi pemimpin ni, maka mereka ni tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selaras dengan hadis tadi, dia kata u'inta 'alaiha ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, kata pengarang, ketika membincangkan hadis ini, Ibnu Hajar turut membawa topik perbahasan berhubung Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang dikatakan telah memohon agar diberikan jawatan dalam pemerintahan. Nabi Yusuf AS, kalau tuan-tuan buka Quran, ada satu surah, nama dia surah Yusuf. Surah Yusuf ni juzuk ke-13 lah. Surah Yusuf ni dia pada kecil tu, dia kena masuk dalam telaga, kemudian masuk dalam penjara. Dia ni, Nabi Allah Yusuf AS ni, dia pernah minta jawatan. Minta jawatan untuk jadi apa? Untuk menjadi menteri keuangan, mengurus perbendaharaan Mesir pada ketika itu. Ada dia kata Nabi Allah Yusuf AS dalam firman Allah, qala ja'alni ala khazainil ar inni hafizun alim. Nabi Yusuf AS direkodkan dalam surah Yusuf pernah berkata, Nabi Yusuf dia kata apa? Dia, yakni Nabi Yusuf berkata, lantiklah aku menjadi penjaga perbendaharaan bumi. Dia minta dengan Azizul Misri, Raja Mesir pada ketika itu. Dia minta kan, bila dia tu dah Azizul Misri kagum dengan kehebatan yang ada pada dia, nanti lantiklah aku ni jadi penjaga perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menjaga lagi mengetahui. Kata Nabi Allah Yusuf, aku ni sifatnya bagaimana? Hafiz. Hafiz ni boleh menjaga, boleh dipercayai, ada sifat amanah. Hafiz boleh dipercayai. Kemudian yang kedua, alim. Alim ni, dia kata, Nabi Yusuf kata, aku ni alim, aku ni mengetahui. Kan sebelum tu dia mentakwilkan mimpi, begini, ditakwil. Dan mimpi yang ditakwil oleh Nabi Allah Yusuf AS tu memang benar-benar berlaku. Sebab apa? Nabi Allah Yusuf ni dapat wahyu daripada Allah. Dan Nabi Yusuf dia kata, aku ni alim, aku mengetahui dengan wahyu-wahyu yang Allah berikan. Ada ilmu berkenaan untuk mengurus perbendaharaan. Persoalan ini boleh dijelaskan melalui perspektif Syekh As-Sa'di di atas, iaitu Nabi Yusuf tidak memiliki dua sifat
tercela di atas, iaitu terlalu mengejar keduniaan dan tidak meletakkan kebergantungan yang tinggi pada diri sendiri. So dibawakan Ibnu Hajar dia bawakan cerita Nabi Yusuf ni sebab tadi dalam hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tas'alul imarah, jangan minta untuk jadi pemimpin. Tiba-tiba boleh buka dalam Quran ada pula cerita kisah Nabi Yusuf ni minta jadi pemimpin. Nampak dia berlaku ta'arud, pertembungan. Adakah Nabi Yusuf ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi statement yang tidak tepat? Adakah begitu? Maka Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadis ini dia bawakan cerita Nabi Yusuf supaya kita tak confuse. Bila kata tak boleh minta, Nabi Yusuf dia minta jadi pemimpin, macam mana lah cerita dia kan? Maka Ibnu Hajar dia sebut boleh dijelaskan. Nabi Yusuf dia minta jadi pemimpin, tetapi Nabi Yusuf ni dia tidak memiliki dua sifat yang buruk tadi. Apa dia? Sifat yang tercela, yang mana gilakan kuasa. Nabi Yusuf ni dia tak gilakan kuasa. Dia tak nak benda dunia ni. Dia tak gilakan kuasa. Dan Nabi Yusuf ni bukan jenis orang yang overconfident. Dia buat satu dia rasa dia hebat. Dia rasa orang lain tak bagus. Dia ni terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sedia maklum bahawa para nabi seperti Nabi Yusuf alaihi salam mengorbankan jiwanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Sejarah perjuangan beliau yang panjang membuktikan perkara tersebut. Bahkan tiada siapa yang boleh menafikan sikap pergantungan Nabi Yusuf yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tengok dalam surah Yusuf tu kita nampak walaupun Nabi Yusuf ni dia minta untuk menjadi pemimpin, tapi dia tak ada sifat yang buruk. Bukan dia gilakan kuasa, bukan dia nakkan dunia, bukan dia rasa dia hebat, membangga di diri dia, tidak sedemikian. Dan kita tengok dalam sejarah tu tak ada cerita begitu, melainkan dia seorang yang cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin keempat. Kemudian yang kelima kata pengarang, hadis ini turut mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu mengejar kuasa dan jawatan. Jangan terlalu mengejar kuasa dan juga jawatan. Terlalu. Sikit-sikit kejar tu okey, tak ada masalah. Ini sifat keterlaluan, mengejar kuasa dan jawatan. Atas sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang alim juga, seorang tokoh hadis yang terkenal. Sufyan Ats-Tsauri ini tahulah seorang ulama hadis juga. Dia pernah berpesan. Apa kata dia ulama hadis ini? Dia kata, "Idza ra'aita ar-rajul yahrisu ala ayyu ammar fa akhirhu." Ini pesan ulama hadis, orang yang faham tentang hadis Nabi. Apa dia pesan pada kita? Dia kata, andai sekiranya engkau melihat seorang lelaki yang terlalu mengharapkan untuk jadi pemimpin, maka tangguhkanlah harapan beliau itu. Ini disebut dalam Musnad Ibnu Al-Jad. Tuan-tuan, bila kita ada meeting apa-apa, tengok ada seorang beria, dia nak beria sokong dia duduk lobby orang dia ni. Kalau ikut kalam kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ni, kalau kita tengok jenis orang macam ni, kita janganlah sokong dia, biar bagi orang lain dulu kan. Bagi orang lain dulu. Bukan tak boleh dia kan, tapi kita bagi tangguhkan dulu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ayyu ammar fa akhirhu. Maka dia ni kalau ada 10 orang, letak dia nombor 10 kan. Kalau dah tak ada orang lain, baru ambil dia. Tapi kalau dah tak ada orang, boleh ambil dia. Tapi kita jangan letak dia nombor 1. Jenis orang yang terlalu harap untuk jadi pemimpin, duk lobby orang, lobby supaya dia naik. Boleh kita letak dan dia dalam senarai, tapi kita letak last sekali. Ambil orang lain dulu, orang yang tak melobi kan. Itu pesanan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka ni memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, kata pengarang, dia kata, namun kelonggaran dalam perkara mendapatkan jawatan ini boleh diberikan dalam beberapa situasi bergantung kepada maslahah, yakni kepentingan syarak. Kata pengarang, walaupun hadis Nabi ni dilarang untuk meminta-minta jadi pemimpin, tapi sebenarnya dia ada kelonggaran. Kelonggaran untuk mendapatkan jawatan, untuk diambil jawatan itu. Bergantung kepada apa? Maslahah. Maslahah ni kepentingan syarak. Tengok pada keadaan syarak tu. Ada waktu dan ketikanya boleh, dia kata. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu tidak berusaha mendapatkan jawatan itu,
dibimbangi, ia akan dipegang oleh manusia yang lebih jahat, yang mana manusia itu kita kenali, kita kenal, yang meruntuhkan Islam dan merosakkan masyarakat. Maka ketika itu kelonggaran diberikan bagi menjaga maslahah agama dan menguruskan kemanusiaan. Kata pengarang dia kata, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita ni untuk minta jadi pemimpin, tapi ada dua keadaan ini kita boleh minta untuk jadi pemimpin. Kita boleh offer diri kita untuk jadi pemimpin. Satu tadi, dia punya pokok dia adalah dalam perkara masalah syarak. Benda-benda melibatkan syarak. Yang mana sekiranya jawatan itu diambil oleh orang lain, kita kenali dah orang itu. Alamak, dialah jadi nazir, dialah jadi pengurusi, alamak, dialah jadi imam, dialah yang pegang jawatan ini. Yang mana kalau kita nampak dia itu bila dia pegang jawatan itu, yang pertama kata pengarang, dia akan meruntuhkan Islam. Kita sepatutnya nak menegakkan Islam, tapi kita tahu sebenarnya dia ni ada niat jahat. Dia pegang tu memang dia nak jatuhkan Islam. Dan kalau dia pegang tu kita tahu yang ni Islam dah elok ni dia buang, yang ni dia buang, yang ni dia tak nak. Orang kita baru nak bina Islam, nak laksanakan, yang ni dia tak nak, ini itu dia nak meruntuhkan Islam. Itu yang pertama, kata pengarang dia kata. Kemudian yang kedua, merosakkan masyarakat. Kalau dia ni angkat dia jadi pemimpin, masyarakat merosak. Banyak rumah urut dia buka. Tak elok dekat Bukit Kapau ni tak ada rumah urut. Bila dia naik jadi bos kat sini, bersusun rumah urut pula. Jangan, kan? Rosak masyarakat, kan? Itu kata. Satu, meruntuhkan Islam. Kedua, merosakkan masyarakat. Jadi dengan dua perkara masalah ini, dua masalah yang ada ini, maka pada ketika itu kita kena offer diri kita. Kita kena offer. Sebab aku tengok dia ni kalau jadi pemimpin, dia lebih baik aku, walaupun aku ni tak pandai mana sangat, dia ni lagi teruk pada aku, kan. Aku ni tak power sangat, tak hebat, tapi okey lah kalau bagi dekat dia lagi teruk, nampak. Ketika itu kita boleh berbincang, boleh urus, boleh kita offer diri kita untuk memimpin. Itu bahayanya pula kalau semua orang tak nak jadi pemimpin, maka Islam tu akan rosak, maka akan diambil kepimpinan itu oleh orang yang tidak layak. So ada kerangka yang disebutkan oleh pengarang yang dibolehkan. Maka pada ketika itu kita ambil atas dasar masalah syarak itu, maka kita akan termasuk dalam golongan yang u'inta 'alaiha. InsyaAllah kita akan dibantu oleh Allah. Sesuatu kepimpinan itu kita ambil, kita dapat manfaat daripadanya, kita dapat kebaikan daripada tanggungjawab yang kita ambil itu. Okey, itu habis hadis yang kedua. Hadis larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Jadi tuan-tuan, habis hadis yang kedua. Yang pertama, gila kuasa adalah satu penyakit. Itu kita bincangkan pada perjumpaan yang lalu. Pagi ini kita bincang tentang larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, kita boleh faham bahawa Nabi SAW ada mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa? Untuk jadi pemimpin ini tak boleh minta sama ada peringkat keluarga kita, adik-beradik ramai, kan. Kita rasa kita nak semua kita kontrol, kan. Jangan, kan. Jangan. Kita bagi dulu, relax, buat perbincangan yang baik. Biar sesuatu bentuk kepimpinan itu, kuasa tu ditaklifkan, diletakkan dengan perbincangan secara kolektif. Beramai-ramai setuju. Jangan kita angkat diri kita. Itu yang pertama. Dan kita kena faham, bila berlaku begitu, Nabi SAW kata bahawa Allah tak ada bantu kita. Kalau kita letak diri kita untuk jadi pemimpin, Allah tak bantu kita. Kemudian kalau kita tak minta, kita itu dicalonkan untuk jadi pemimpin, pada ketika itu kita yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu kita. Okey. Itu dalam konteks jadi pemimpin. Okey. Dalam konteks kita orang awam pula. Dalam konteks kita yang awam, kita orang bawah, kita melihat kepimpinan di atas. Jadi apa perlu berdasarkan hadis ini, apa spirit yang boleh kita ambil? Spirit yang boleh kita ambil bila kita nak memilih pula. Kita orang awam, kita nak memilih pemimpin, kita kena tengok hadis ini. Hadis ini ada ke tak? Dia ni nak jadi pemimpin,
okey, layak ke? Kan? Dia ni tengok gaya cakapnya macam hadis ni dah perangai dia kan. Maka ketika itu kita boleh sebagai kita orang yang bawah yang dipimpin, kita yang ada kuasa untuk membuat pemilihan siapa yang patut dicalonkan. Pada ketika itu kita tengok hadis ni, kita tahu ini kurang layak dengan perangainya, dengan sikapnya. Tengok orang ini background dia begini, yang ni begini, yang ni beria untuk naik, yang ni bagus. Maka ketika itu kita boleh membuat keputusan siapakah yang paling layak untuk kita pilih, untuk kita pangkah jadi pemimpin. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga hadis ni memberi manfaat kepada kita, kita mendapat ilmu dan kepahaman yang baik dalam suasana untuk kita memilih pemimpin ataupun kita sendiri untuk jadi pemimpin. Saya rasa cukup setakat itu untuk pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan di saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la mayattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.